Assalamualaikum, hai, saya Dr. Ariba daripada Klinik Dr. Ariba. Okey, hari ini saya akan membincangkan topik microneedling. Okey, saya harap selepas anda semua mendengar microneedling atau rawatan microneedling, anda telah faham sebelum memulakan rawatan microneedling. Okey, daripada segi bagaimana untuk melakukan ataupun apakah prosedur yang perlu sebelum kita memerlukan rawatan microneedling, yang pertama adalah kita perlu tahu apakah kebimbangan pesakit yang memerlukan rawatan microneedling dan juga expectation mereka, ya. Sebab ini adalah penting di mana mereka perlu faham apa itu microneedling, apa dia punya komplikasi, supaya apa yang pesakit expect atau jangkakan itu sesuai atau menurut apa yang pesakit expect. Okey, selain daripada itu, sebelum kita memerlukan rawatan microneedling, kita perlu mengetahui adakah rawatan microneedling ini sesuai untuk pelanggan kita ataupun pesakit kita. Ada beberapa kontraindikasi yang kita tak perlu jalankan rawatan microneedling. Contohnya, kalau katakan pelanggan itu terdapat jangkitan kuman di bahagian muka ataupun mempunyai jerawat yang sedang aktif atau mempunyai sistem imun badan yang kurang. So, mereka ini tidak sesuai untuk dibuat rawatan microneedling. Selepas kita mengetahui menilai sejarah pesakit, barulah kita boleh memulakan rawatan microneedling. Rawatan microneedling ni dimulakan dengan menyapu ubat bius atau kita panggil 6 krim. Okay, berapa lama kita perlu tunggu sebelum melakukan microneedling bergantung kepada krim yang kita gunakan, sebab setiap kandungan krim ubat bius tu berbeza. Jadi doktor ataupun mereka yang ingin membuat microneedling perlu tahu berapa lama yang kita perlu tunggu sebelum kita memulakan rawatan microneedling. Sebab rawatan microneedling ni, kalau katakan masa tu tidak cukup untuk mengurangkan kesakitan, pelanggan kita akan ataupun pesakit kita akan merasa sakit semasa kita membuat microneedling. Kesan sampingan microneedling ni adalah 5 yang kebiasaan pesakit akan mengalami merah selepas membuat microneedling. Lepas tu dia akan rasa bengkak dan juga sakit. So, kesan sampingan ni adalah sementara saja, beberapa minit, sebab kita dah katakan tadi microneedling ni prosesnya dia akan memang membentuk luka-luka yang cepat sembuh melalui proses 4 fasa tadi. Perlu diingatkan, walaupun dia punya kesan sampingan tu minimal, tetapi ada case report ataupun ada yang berlakunya pesakit yang mengalami, kita panggil granulomatous reaction, iaitu di mana dia membentuk merah-merah di bahagian muka selama beberapa hari, dan ada yang setengah pesakit mengalami reaksi tersebut selepas 2 minggu melakukan microneedling. Granulomatous reaction ini terjadi apabila kita menggunakan ubat-ubat antioksida semasa membuat microneedling, contohnya vitamin C ataupun yang lain, vitamin yang lain. Sebab ada setengah pesakit yang alergik dan dia akan membentuk reaksi yang kita panggil granulomatous reaction. So, ini penting, ya, untuk mengetahui, sebab reaksi ataupun alergik ini sukar untuk diubati. Secara amnya microneedling adalah selamat dan efektif atau berkesan untuk mereka yang mempunyai muka yang kusam, parut jerawat, yang mempunyai kulit yang kendur. Untuk menaikkan ataupun menambah lagi kolagen, dia adalah sesuai.